Dalam video kali ni, kita nak sembang pasal 5 bintang, 5 player bintang yang masih lagi berstatus sebagai free agent. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pal Bola Studio. So, hari ni kita nak sembang sikit pasal 5 player. Sebenarnya banyak lagi, tapi 5 player ni lah yang aku kelaskan sebagai player bintang. Walaupun mereka ni berstatus bintang, tapi mereka ni masih lagi belum mempunyai klub. Disebabkan mereka ni dah habis kontrak dengan klub lama mereka. Dan kita nak tengok siapakah player tu kan. Sebab lah ni memandangkan selepas krisis COVID-19 hari tu kan, kelab-kelab dah tak berani dah nak renew kontrak player-player depa ni, lebih kurang macam 5 tahun ke atas. Kelab-kelab yang kaya je berani buat. Contoh macam Real Madrid ke Barcelona ke berani lah. Tapi kebanyakan kelab, boleh katakan majoriti kelab dekat Eropah lah ni, depa ni tak berani nak sambung tempoh kontrak player-player depa ni dengan tempoh yang lama. Disebabkan depa takut depa ni dah tak mau guna player tu dan kena bayar gaji tu. So itulah disebabkan lah ni kita dapat nampak betapa banyaknya player lah ni berstatus sebagai free agent. Ini adalah salah satu dampak daripada COVID-19 lah. Awak aku cakap macam penceramah alam sekitar ni kan. Okey, kita masuk nombor 5. Nombor 5 kita ada Serge Aurier. Serge Aurier iaitu bekas player Tottenham Hotspur dan juga bekas player Paris Saint-Germain. Musim lepas dia bermain dekat Villarreal dan dia ni adalah tipikal seorang right back yang bermain dengan fizik dan juga menggunakan speed. Dan dia ni memang seorang player yang sangat attacking minded, tapi defensif dia agak kurang sikit sebagai seorang right back. Itulah membuatkan dia ni selalu kehilangan tempat dekat Paris Saint-Germain. Lepas tu dekat Tottenham Hotspur pun hilang tempat juga. Lepas tu main dekat Villarreal musim lepas kan, hampir-hampir nak berjaya dekat situ, tapi tiba-tiba dia injured pula. Membuatkan tak silap aku dia main 17 game je musim lepas. Dah lalah kali Villarreal putuskan tak mau sambung kontrak dah, walaupun dia ni ada opsi perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Sebab musim lepas dekat Villarreal dia sign kontrak 1 tahun je. So walaupun Serge Aurier ni bukanlah seorang right back yang world class, tapi dia ni boleh dikatakan seorang right back yang agak baik lah. Boleh bermain di kelab-kelab mediocre, kelab-kelab tengah, boleh lah kira menjadi star kat situ lah. Dan lah ni dengar kata kelab yang paling kuat nak datangkan Serge Aurier ni adalah Atletico Madrid dan juga West Ham United. Antara kedua-dua kelab ni lah. Dan market Serge Aurier ni pun masih lagi tinggi lah, iaitu 10 juta euro selepas berpindah ke Villarreal pada musim lepas. Dan gaji dia anggaran lah ni lebih kurang 60 ke 70 ribu seminggu lah. Agak mahal lah. Sebab dia ni status player bintang yang biasa dapat rasa gaji tinggi dekat Paris Saint-Germain dan juga dapat rasa gaji tinggi dekat Tottenham Hotspur. Lepas tu bila pindah kat Villarreal pun masih dapat gaji yang tinggi. Dan mungkinlah kalau kelab-kelab nak dapatkan dia ni, mungkinlah tak payah banyak, tapi terpaksa bagi gaji agak tinggi jugalah. Bagi aku agak tinggi lah untuk play quality macam dia. Nombor 4 pula kita ada Adnan Januzaj. Orang sebut Januzaj, padahal sebutan nama dia adalah Januzaj. Januzaj ni adalah bekas player Manchester United dulu, bekas wonderkid Manchester United dulu yang dikatakan akan berjaya di Manchester United, yang pernah dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo. Bila aku fikir balik macam nak tergelak apa dah lah. Dan aku ingat lagi dia pernah pakai nombor 11 dekat MU kan. Yang ramai lah mengatakan dia ni adalah the next Rangit sekat MU. So dah lah kita tak mau cerita lah pasal kejatuhan dia dekat MU. Tapi cerita sikit jugalah kan. Aku nak cerita juga. Biar pilih ni channel aku. Januzaj ni dekat MU dulu kan. Aku rasa dia ni bukanlah orang dekit. Dia ni bagus lah. Boleh kata bagus. Tapi tentu dia nampak bagus. Sebab tentu player MU semua tengah buruk. Hampir lah time zaman David Moyes kan. Semua player MU tentu memang teruk gila lah. Kalau nak compare individual lah ni dengan dulu, walaupun squad tu pernah menang EPL tentu, tapi squad tu tengah teruk lah. So itulah disebabkan Januzaj ni nampak menyelah. Tapi sejak kedatangan Louis van Gaal membuatkan karier dia semakin menurun. Dan akhirnya dia berpindah ke Borussia Dortmund. Lepas dia pindah ke Dortmund tak jadi juga. Lepas tu lalah kali dia pindahlah ke Real Sociedad. Dekat situlah dia dapat tune dia. Dekat situlah dia dapat performance dia cukup baik kat situ. Buatkan dia ni bertahan lama jugalah dekat situ. Dan Januzaj ni pun telah menjadikan 23 gol daripada 167 game bersama Real Sociedad. Boleh dikatakan bagus lah juga untuk seorang midfielder. Dan dia ni memang compact lah dekat bahagian midfielder Real Sociedad. Tapi malangnya selepas kontrak dia tamat bersama Real Sociedad, Real Sociedad memutuskan untuk tak sambung kontrak dia. Dan dia ni masih lagi berstatus sebagai free agent lah ni selepas dilepaskan Real Sociedad. Tapi dengar-dengar kata Galatasaray nak cuba dapatkan dia. Galatasaray musim ni kalau hampa nak tahu memang gila mat. Sebab Galatasaray musim lepas kan depa duduk nombor 13 mat. Depa ni gegasi dekat Turki tapi dapat nombor 13 dalam Liga Turki. So musim ni depa bertindak untuk mendapatkan beberapa player bintang jugalah, seperti Dries Mertens daripada Napoli dan Lucas Torreira daripada Arsenal. Dan dengar kata nak dapatkan Januzaj pula. Kira okey lah mat kan. Depa nak kembalikan baliklah tata depa. So itulah aku rasa destinasi Januzaj ni. Destinasi kemungkinan dah adalah Galatasaray. Dan dengar kata Newcastle United juga nak cuba dapatkan dia. Dan kita cerita sikit pasal Newcastle United. Newcastle United ni kan bukan mereka tak mau belanja besar. Ramai duk tanya kan, pasal apa Pak Adat kedekut sangat kan. Nak beli player tu, nak beli player ni tak mau kan. Beli player sikit je, kata kaya, kata kelab paling kaya, pasal apa tak beli player, betul tak? Tapi kalau hampa nak tahu lah ni bukan macam dulu waktu zaman Manchester City baru-baru diambil oleh Sheikh Mansour tu. Lah ni dah ada peraturan fair play, dah ada peraturan kewangan. Makna kata kewangan hang tu, income hang kena sama dengan apa yang hang keluarkan. Kalau lebih pun sikit-sikit je, sikit-sikit tu aku tambah lah kan, tapi aku rasa kena sama lah.
So mana kata walaupun Newcastle ni depa ada duit yang banyak, depa ni tak boleh splash money disebabkan kemasukan depa tu sikit. Sebab Newcastle ni kan bukan kelab besar lagi lah ni. So apa yang depa kena buat? Depa ni kena cari player-player free transfer, player-player yang murah untuk seimbangkan balik kewangan depa. Dan lah ni tugas depa adalah depa nak naikkan branding team depa lah kan. Bila team depa dah start famous, barulah depa boleh belajar play suka hati depa. So itulah Januzaj. Januzaj lah ni market value dia adalah 12 juta euro. Dan gaji dia dalam lingkungan 50 ke 70 ribu seminggu. Dan mungkinlah kalau dia pindah ke Galatasaray, mungkin dia dapat 50 ribu seminggu pun dah okey dah. Nombor 3, kita ada Edinson Cavani daripada Manchester United. Edinson Cavani ni adalah bekas striker Manchester United pada musim lepas. Dan lah ni walaupun dah lama meninggalkan Paris Saint-Germain, Cavani lah ni adalah top scorer all time untuk PSG lah ni dengan 200 gol. Betul-betul 200 gol dia skor untuk PSG. Dan bersama Manchester United pun musim pertama dia sangat sukses, sangat berjaya. Tentu boleh dikatakan bagus jugalah kan. Jadi kira memang memacu gila lah barisan serangan Manchester United. Barisan serangan Manchester United bersama Edinson Cavani memang nampak tajam gila. Tentu kita dapat nampak link up player antara Rashford, Cavani. Bruno Fernandes pun tentu on form sebab dia bekerjasama dengan baik dengan Cavani. Tetapi disebabkan musim lepas kedatangan Cristiano Ronaldo membuatkan Cavani ni dipinggirkan lah. Bila si R main dalam tim hang kan, takkanlah nak still letak Cavani kan. Mestilah dia letak si R sebagai striker. So itulah disebabkan Cavani ni musim lepas hanya main 15 kali saja dalam game EPL. So kawan ni memang agak sedih lah kan. Sebab dia ni masih lagi nak main. Dia ni walaupun dah tua kan, tapi siapa lagi tua daripada dia. Tapi dia ni walaupun dah tua kan, dia ni still nak bermain lagi. Dia still nak jadi co-player untuk satu tim tu lagi. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pindah daripada Manchester United selepas kontrak dia tamat. Dan aku rasa kehilangan Cavani ni adalah satu kehilangan yang besar lah untuk Manchester United. Rugi mat. Sebab lah ni Manchester United dengan kata ada krisis striker. Sebab lah ni Martial injured. CR pun dengar kata kena pulau kawan-kawan dia. Lepas tu dengar kata lah ni MU nak terminate kontrak dia pula. Oi jenuh mat. Kalau MU terminate kontrak dia, takkan nak ambil Cavani balik kan. Dia macam jilat ludah balik lah kan. Tapi jilat ludah pun jilat ludah lah mat. Kalau Cavani main MU balik aku suka. Tapi susah lah mat kawan tu nak main balik kan. Kira MU aku rasa payah nak ambil dia balik lah. Dan Cavani ni walaupun main dekat Manchester United dengan percuma, tapi gaji yang dia terima dekat MU pun boleh tahan jugalah kan. Sebab dia ni main dekat Manchester United dengan status sebagai top scorer all time Paris Saint-Germain. Dan gaji mingguan dia dekat Manchester United adalah 200 ribu seminggu. Boleh cover FPL 4 orang Malaysia. Itulah mahal sangat. Seminggu mat gaji dah dekat MU. So memang tinggi lah kan. Tapi memang sesuai lah dengan kualiti yang dia ada. Dan lah ni market value dalam ni hanya 4 juta saja. Dan gaji kemungkinan lah kalau nak tawarkan pemain macam ni, mungkinlah 80 ke 120 ribu seminggu boleh dapat dah player macam ni. Dan dengar kata banyak jugalah kelab nak dapatkan dia dekat Eropah ni. Tapi aku ada juga baca yang Cavani ni memang tak mau main kat Eropah dah. Dia nak main dekat negara dia sendiri. Tu tak tahulah, kita tengoklah macam mana nanti. Nombor 2, kita ada Marcelo Vieira daripada Real Madrid. Bekas pertahanan left back Real Madrid yang menghabiskan keseluruhan masa dekat Eropah dia hanya bersama Real Madrid. Hang bayanglah dia pindah daripada Fluminense, daripada seorang left wing main dekat Real Madrid, main jadi left back dan menjadi seorang left back yang berkelas dunia dekat Real Madrid dan menang macam-macam trofi dah dekat Real Madrid, termasuk 5 kali UCL, antara player yang paling banyak menang UCL dalam sejarah. Tepat Marcelo ni dia start goyah sejak kedatangan Ferland Mendy dekat Real Madrid. Sebab walaupun sebelum kedatangan Ferland Mendy sekalipun, performance Marcelo ni dah start menurun. Dan Marcelo ni selalu membuat beberapa kesilapan membuatkan tim dia kena gol. Dan Marcelo ni semakin bertambah umur dia, semakin malas pula dia nak track back mat. Dulu rajin lah kan, mungkin sebab kuat kan. Lah ni mungkin dah malas sikit. Bila tim kena counter attack, kadang-kadang Marcelo ni dia jogging je balik bawah. So membuatkan kadang-kadang teammate dia marah kat dia lah kan. So itulah membuatkan dia ni digantikan oleh Ferland Mendy. Tapi walaupun kemerosotan prestasi dia ni masih lagi bertaraf world class left back. Pengalaman yang dia ada dan baki-baki skill dan teknik yang dia ada mungkin boleh dimanfaatkan kalau untuk main dekat kelab mana-mana. Contoh dekat kelab Turki ke, dekat kelab Brazil ke. Aku rasa kualiti dia masih lagi capai piawai dekat liga tersebut. Dan aku rasa kalau nak main APL pun tak ada masalah. Tapi intense sikit lah mat. Dia tahu dekat Real Madrid, dekat Liga Sepanyol pun malas nak track back. Kalau dekat APL, tobat kena maki ya mat. Gaji yang diterima Marcelo di Real Madrid adalah lebih kurang 300 ribu seminggu lah. Biasalah kan, player Real Madrid, player berstatus bintang dekat Real Madrid. Dan dengar kata, season lepas dia ni hampir nak berpindah daripada Real Madrid. Bukan dia ni hampir nak berpindah lah. Ramai yang minta dia pindah daripada Real Madrid musim lepas. Tapi Marcelo ni bagi tahu dia nak bagi khidmat terakhir bersama Real Madrid. Dia nak habiskan kontrak dia bersama Real Madrid sebelum meninggalkan Real Madrid secara percuma. Tapi dah ni tu lah, Marcelo masih lagi tak ada kelab. Mungkin disebabkan beban gaji tinggi yang dia ada tu membuatkan banyak kelab takut nak tawarkan kontrak dekat dia. Yalah kan, pemain yang berumur 34 tahun yang sudah mengalami kemerosotan prestasi, takutlah kan bila ambil gaji tinggi dekat dia, tiba-tiba dia tak perform, dah hanya duduk dekat bench saja. Dan nak tambah lagi buruk, kawan ni langsung tak duduk dekat bench, duduk dekat hospital. Lagi parah mat, banyak gaji lebih kurang 100 ribu seminggu untuk player yang duduk dalam hospital ataupun duduk dekat bench.
Itulah membuatkan Marcelo ni lah ni, dia ni masih lagi tak ada kelab lagi. Tapi aku rasa dia ni akan ada kelab nanti. Dan kemungkinan besar dia ni akan main dekat Brazil lah mat. Sebab tipikal player-player Brazil lah kan. Bila habis waktu peak depa ni, depa akan kembali ke Brazil balik lah. So nombor 1 kita ada siapa? Nombor 1 kita ada striker kebangsaan Itali, iaitu Andrea Belotti, iaitu player Torino. Andrea Belotti ni adalah seorang striker sangat tajam lah. Dulu pernah menjadi fenomena dulu, pernah menjadi rebutan antara Manchester United dan juga Chelsea. Pernah menjadi rebutan Juventus, tapi Torino berkeras nak kekalkan dia. Dalam kontrak Belotti pun ada release clause sebanyak 100 juta euro. Pemain ada nilai release clause 100 juta euro ni dilepaskan secara percuma saja daripada Torino. Salah satu sebab dia adalah disebabkan depa dua ni tak capai kata sepakat lah. Torino dengan Belotti ni tak capai kata sepakat depa untuk sambung kontrak baru. Sebab dengar kata Belotti ni dia tak mau sambung kontrak disebabkan dia nak main dekat kelab lagi besar. Sebab macam kita tahu, Torino memang betul-betul tak mau lepaskan Belotti. Tapi aku heran jugalah kan, Belotti tu cukup payah nak lepas. Bremer lepas macam tu je sampai fan-fan Torino mengamuk. Tapi itulah kan, Andrea Belotti kan, dia ni adalah seorang striker yang masih world class. Tapi musim lepas ni dia hanya main 22 game saja, terlepas 20 game dalam semua competition disebabkan beberapa kecederaan. Banyak jugalah dia cedera musim lepas. Dan market value dia lah ni masih lagi tinggi, iaitu 20 juta euro. Dan agak berbaloi jugalah untuk mendapatkan dia ni. Sebab dia dah jaringkan 113 gol dalam 251 pertandingan untuk Torino. Dan ni memang level striker yang world class lah untuk Torino. Dan aku rasa dia ni boleh main dekat kelab besar. Dan dengar kata lah ni AC Milan cuba nak dapatkan dia. Tapi destinasi utama dia sebelum ni adalah Roma. Tapi aku rasa Roma lepas dia dapatkan Paulo Dybala, tapi aku rasa mereka ni takkan dapatkan dah lah Belotti ni. Dan dengar kata macam biasa Newcastle United pun nak cuba dapatkan. Dan aku rasa kalau Newcastle United berjaya dapatkan Belotti ni kan, adalah satu bonus yang sangat besar. Sebab lah ni walaupun Newcastle dah ada striker macam Callum Wilson dan juga Chris Wood yang baru main daripada beli pada musim lepas kan, tapi kalau mereka berjaya mendatangkan Andrea Belotti ni, memang satu kedatangan sangat bagus selamat. Sebab kalau nak compare Belotti ni dengan Callum Wilson ataupun Chris Wood, kuasa antara tiga ni kalau nak compare, Belotti lah paling padu. So hampa rasa ke mana Belotti patut pindah musim ni kan. Dan ada lagi banyak player-player sebenarnya mereka ni dah habis kontrak dah, dah jadi free agent dah. Contoh macam Willian, bekas player Arsenal, bekas player Chelsea. Diego Costa dan Juan Mata, bekas player Manchester United, masih lagi tak ada kelab. Dan masih ramai lagi player-player free agent yang berstatus free agent. Play free agent. Oh, aku cakap dua kali noh. Yang masih lagi tak ada kelab, yang masih lagi berkualiti, yang masih lagi berbaloi kalau nak diambil. Mungkin MU boleh try dapatkan Belotti kan. Dia kata ada isu tak ada striker. Sebab Belotti dah nak tahu dah gaji dia berapa seminggu. Dekat Torino 60,000 je mat. Sebab Torino bukan kelab besar kan. Tapi aku rasa kalau contoh dia pergi kelab besar pun kan, ini dah biasa dapatkan gaji yang rendah kan. Aku rasa mungkin kalau kelab tu up 80,000 seminggu ke 90,000 seminggu pun dah cukup dah untuk dia. Dengan kualiti finishing dia, dengan kualiti cara bermain Belotti yang cukup baik kan, memang mantap lah kalau berjaya dapatkan dia. So itulah video kali ni, 5 player free agent yang masih lagi available pada musim panas kali ni. Dan aku rasa lambat laun mereka ni mungkin akan dapat kelab baru juga. Kualiti mereka ada, walaupun mereka ni bergaji tinggi, ada juga menjadi injury prone, membuatkan kelab susah nak dapatkan dia. Tapi aku rasa mereka ni akan dapatkan kelab baru juga disebabkan mereka ni ada status bintang dalam diri mereka. So itulah, terima kasih sebab tengok sampai habis. Sekali lagi lupa subscribe Pala Balonus, okay? Macam biasa kita nak dekatkan 10,000 subscriber dah. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Sulehan. Assalamualaikum.